insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat berjumpa malam ini. InsyaAllah malam ini sekadar perkongsian, bertukar-tukar pendapat dan juga bertukar-tukar maklumat, insyaAllah. Dan kedatangan saya di sini bukan untuk mengajar tau. Saya bukan ustaz. Saya datang sekadar berkongsi pengalaman saja. Boleh ke? Kalau apa-apa yang muslimin muslimat dah dengar tak puas hati ataupun tak setuju, jangan risau. Selepas ceramah semua boleh hantam. Okey kah? Jarang-jarang kita ada ceramah macam ni kan? Okey, sebelum saya mulakan, minta izin untuk memperkenalkan sedikit tentang diri saya dulu. Boleh ke? Sebab pepatah Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Betul kah? Tetapi pepatah orang Cina kata nanti sudah cinta banyak pening kepala. Okey, beberapa perkara secara ringkas tentang diri saya. Yang pertama, nama saya Lim Jui Sun. Lim Jui Sun adalah nama saya sebelum Islam, nama lama. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Jui Sun. Sama ke beza? Sama ke? Kurang tepat. Sedikit beza. Tajwid dia beza. Saya tak tukar nama. Saya orang yang pertama di Malaysia yang memeluk agama Islam yang tak tukar nama. Saya percaya ramai di sini, muslimin muslimat di sini tertanya-tanya, kenapa tak tukar ya? Nak tahu tak? Okey, jawapan pendek, suka hati saya. Jawapan panjang, saya tak tukar nama sebenarnya ada banyak sebab. Sebab pertama, nak tukar persepsi masyarakat. Saya ni memeluk agama Islam. Yang tukar akidah, bukan tukar bangsa. Artinya saya memeluk agama Islam, bukan masuk Melayu. Yang kedua, saya tak tukar nama. Tujuannya nak jelaskan salah faham masyarakat. Ramai orang ingat Islam ni agama orang Arab. Ramai orang ingat juga Islam ni agama orang Melayu saja. Padahal kita semua tahu Islam ni agama universal. Islam ni agama untuk semua bangsa, semua kaum di muka bumi ini. Setuju tak? Saya tak tukar nama. Tujuannya nak permudahkan dakwah. Hari ini kan, macam saya memeluk agama Islam, saya nak dakwah kepada keluarga saya. Kalau dah tukar nama, keluarga saya pandang saya macam mana? Ini anak sudah murtad. Betul tak? Nama yang baik-baik mak bapak pilih, kita buang. Kita hormat tak mak bapak? So saya tak tukar nama, tujuannya nak berdakwah. Satu lagi, saya tak tukar nama, tujuannya nak berdakwah orang yang kaya-kaya. Orang Cina kan ramai kaya-kaya. Kalau banyak masuk Islam, Islam jadi kaya. Betul tak? So ramai di kalangan mereka susah nak daftar masuk Islam. Kenapa? Sebab masalahnya harta. Sebab geran hartanya nama lama. Dah masuk Islam, nama baru. Kalau dah mati, anak bini mu tuntut harta jadi masalah, kadang-kadang menyusahkan. Saya tak tukar nama. Ini sebab yang utama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tahu ke tak tahu? Mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, kaum lain masuk Islam zaman Nabi, Nabi tak suruh tukar nama. Malaysia je. Zaman Nabi, kaum lain masuk Islam, Nabi tak suruh tukar nama. Nak bukti? Jom kita lihat beberapa bukti. Salah satu bukti adalah Salman Al-Farisi. Salman daripada mana? Orang mana? Orang Parsi. Bukan Arab tau, Parsi, betul? Dia masuk Islam zaman Nabi. Dia tukar nama tak? Tak tukar nama. Dia gunakan nama Parsi. Bilal bin Rabah, Bilal Arabah, daripada Ethiopia, Afrika. Nama Afrika. Di zaman Nabi, dia hidup zaman Nabi, dia kekal nama Bilal.
Betul. Bilal Ar-Rabah. Dia tukar nama tak? Tak tukar. Kenapa Nabi tak suruh dia tukar nama Arab? Bukankah nama Arab tu Islam? Nama Islam. Kenapa ya? Sebab bagi Nabi Muhammad SAW, Nabi tak suruh mereka tukar, sebab ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Dan sebab kenapa Nabi tak suruh tukar, ada banyak sebab. Salah satu sebab supaya permudahkan mereka yang masuk Islam ini, mudah untuk mereka berdakwah kepada kaum dia sendiri. Macam saya, kalau saya dah masuk Islam, kalau nama saya sekarang jadi Abdul Rahman, contohnya, orang Cina pandang saya macam mana? Faham kan cakap apa? Kalau saya tak tukar, wow, mereka pun pula minat. Okey, sebab yang terakhir, saya tak tukar nama sebab masih lagi ramai orang Islam di Malaysia tak tahu definisi nama Islam. Ramai masih pegang kepada pendapat nama Arab tu nama Islam, bunyi macam Arab tu nama Islam. Tidak. Tapi ikut kajian saya, nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab. Yang penting nama itu maknamu baik, maksudmu baik. Setuju atau tak setuju? Nasib baik ada orang setuju. Kalau tidak, malam ni saya kupas nama aja. Okey. Persoalan sekarang, nak tahu tak apa makna nama saya? Yang Lim Jui Sun tu, nak tahu tak makna dia? Okey, Lim nama keluarga, bukan nama bapa tau. Nama keluarga. Saya daripada pokok Lim. Orang Cina kan ada Lim, ada Chong, ada Tan, ada Wee, macam-macam kan. So saya daripada pokok Lim ini. Dan Lim ini tak ada mengena dengan Lim Kuan Eng, Lim Kotong, Lim Leong Sek. Yang paling penting tak ada mengena dengan Chua Sui Lek. Dia Chua, saya Lim, dua pokok yang berbeza. Fahamkah? Nama kedua saya dituju kepada nama keturunan, nama generasi. Orang Cina yang ada ilmu, yang tahu salah silah keluarga saya, bila dia lihat nama kedua saya, dia tahu saya generasi yang ke-27. You see, kadang-kadang orang masuk Islam di Malaysia, kita suruh dia buang nama kedua dan buang nama yang ketiga. Hanya kekal nama yang pertama aja, Abdul Rahman Lim aja. Jui Sun buang. Kalau kita buang nama keduanya, kita putus hubungan dia dengan keluarga. Sebab itu hubungan dia dengan bapa, generasinya. Kalau kita buang nama kedua, kita putuskan hubungan dia dengan keluarga. Sebab kita yang putuskan hubungan, bukan dia yang putuskan hubungan. Sebab itulah kadang-kadang bila anak orang Cina masuk Islam, mak bapak dia marah. Kenapa? Salah satu sebab ibu buang nama dia, nama generasi. Sun barulah nama diri saya. Lim Jui Sun berarti menuju kejayaan. Dengan azan tak hari-hari, 5 waktu sehari panggil nama saya, Hayya lal falah. Ada dia panggil nama saya, menuju kejayaan. Itu maksudnya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tak ramai penceramah cakap, saya mau cakap, saya sudah berumah tangga. Jangan buang masa. Tak ada can lagi. Dan mempunyai 10 orang anak, 5 lelaki, 5 perempuan. Apa pasal? Ada orang muka masam ya? 5 lelaki, 5 perempuan setakat ini. Masih muda lagi. Okey. Saya rasa cukuplah sedikit tentang diri saya. Jom kita bincang. Tajuk yang perbincangan malam ini adalah tentang kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bincang sebenarnya baginda terlalu hebat, betul tak? Tapi saya nak bincang satu saja, kehebatan Nabi Muhammad SAW yang jarang-jarang, yang kadang-kadang. Tahu tak kadang-kadang? Piramli kan ada bawahnya ni. Kadang-kadang, betul. Yang jarang-jarang orang Islam tahu kehebatan Nabi ini. Apa itu? Pernah dengar tak? Perbandingan agama. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil mukarana tu adian. Perbandingan agama. Pernah dengar? Perbandingan agama yang biasa kita kenal mungkin Zakir Naik yang baru datang. Betul ke? Yang lebih hebat daripada Zakir Naik adalah gurunya, Ahmad Didat. Kena dengar? Ahmad Didat telah bawa juta orang masuk Islam.
You pernah jumpa tak ulama satu lagi, ulama yang boleh bawa juta orang masuk Islam? Boleh tak? Boleh ingat tak siapa-siapa? Ahmad Didat, tokoh yang paling hebat zaman elektronik. Tapi siapakah yang lebih hebat daripada Ahmad Didat? Guru Ahmad Didat. Siapa gurunya? Ni nak test sejarah sikit. Orang kena Didat, kena Zakir, tak kena guru Didat. Siapa gurunya? Gurunya namanya dipanggil Maulana Khairanawi. Maulana Khairanawi, tokoh yang sangat-sangat hebat di India, yang diberi doktor, yang diberi PhD oleh siapa? Kerajaan Saudi. Dia wujud 100 lebih tahun yang lalu. Dialah yang mengarang sebuah buku yang bertajuk Izharul Haq, The True Reveal. Dan buku itu telah transform Ahmad Didat dari orang yang biasa. Ahmad Didat orang yang biasa jadi apa? Jadi seorang tokoh perbandingan agama yang begitu hebat di dunia, yang telah bawa juta orang masuk Islam. So siapa lebih hebat sekarang? Jangan lupa, Ahmad Didat hanya mempunyai kelayakan akademik sampai darjah 5 atau 6 saja. Artinya dia pergi sekolah sampai sekolah rendah saja. Dia tak pernah masuk sekolah menengah. Orang yang mempunyai kelayakan sekolah rendah, dia boleh pergi satu dunia berdebat dengan padri-padri, semua dia menang. Dia kasih semua KO. Dan dia mengajar orang Kristian memahami agamanya. Saya nak tanya, macam mana Didat boleh jadi hebat? Sebab Didat baca buku Maulana Khairanawi. Sekarangnya, guru Maulana Khairanawi itu siapa? Yang saya nak memperkenalkan kepada muslimin muslimat malam ni adalah, iaitu tak ada lain tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kat mana? Disebut dalam Quran. Kalau kita ada balik rumah boleh baca lebih ya. Malam ni saya terangkan sedikit. Kalau boleh kita balik rumah baca surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 59 hingga 64. Lebih kurang 6 ayat dalam Quran ini. Kalau kita baca tafsir, bukan terjemahan tau. Tahu beza tak terjemahan dengan tafsir? Baca tafsir Quran tu, okey? Dan kalau kita baca tafsir Quran, kita akan dapat dengar cerita yang saya akan cerita selepas ini. Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana-mana tafsir Quran, buku Quran kita buka, akan cerita tentang selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai seorang nabi, dilantik sebagai seorang rasul. Boleh tak duduk depan sedikit supaya ramai lagi nak masuk? Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai nabi atau rasul, salah satu tugas yang paling utama bagi dia buat apa? Bagi dia mulanya dakwanya, misi dakwanya. Bagi dia mula mengajak manusia kepada Islam. Betul? Dan salah satu tugas yang bagi dia buat apa? Bagi dia mula tulis surat. Bukan dia tulislah, dia cakap dan para sahabat yang akan tulis. Okey? Tulis surat dan hantar kepada pemerintah-pemerintah yang bukan Islam, yang belum Islam. Ajak mereka supaya memeluk agama Islam. Baginda tulis apa? Aslim taslam. Masuklah Islam dan kamu semua akan selamat. So baginda tulis surat ajak orang masuk Islam. Persoalan saya, hari ini wujud lagi ke tidak orang Islam buat begitu? Tulis surat ajak kawan-kawan bukan Islam supaya masuk Islam. Ada tak? Ada tak orang buat begitu? Maksudnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah pupus dan mengikut ulama. Ulama buat kajian terhadap surat yang baginda tulis dan dilaporkan tidak kurang daripada 300 pucuk surat yang telah dihantar, telah ditulis oleh Rasulullah jemput orang masuk Islam. Maksudnya tulis surat ajak orang masuk Islam ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malangnya, sedihnya, jarang-jarang berlaku lagi. Seolah-olah tak dengar lagi. Dan pernah sekali baginda tulis pucuk surat kepada seorang pemerintah. Pemerintah ni dari mana? Daripada mana? Dari Najran. Pernah dengar tak Najran? Tahu Najran kat mana? Siapa tahu?
Najran di mana? Dekat Yaman. Orang dulu-dulu di Najran, masyarakat di Najran dulu-dulu, Yaman sana, dia beragama apa? Orang dulu-dulu, mereka ni beragama Kristian. Masyarakat sana ni beragama Kristian. Kristian ni ada 3 mazhab yang utama. Yang kita biasa dengar di Malaysia, Roman Catholic. Pernah dengar tak? Roman Catholic. Roman Catholic ni dia ada priest, dia ada bishop, dia ada archbishop, dia ada cardinal, dia ada pope. So dia ada pangkat-pangkat macam ni kan dalam gereja mereka. Itu Roman Catholic. Tapi dalam mazhab satu lagi yang terkenal di Malaysia dipanggil Protestant. Pernah dengar tak Protestant? Mazhab ini, mereka ni tak ada padri. Mereka punya ketua gereja dipanggil pastor. Kalau tak boleh ingat pastor, cuba ingat plaster. Boleh? Senang nak ingat. So, mazhab yang ada di Malaysia kebiasaannya Roman Catholic dan Protestant. Tetapi zaman Nabi Muhammad SAW di tanah Arab ni, di Yaman ini, di Najran ini, masyarakat sana Kristian ni bukan Catholic dan bukan Protestant. Mazhab di situ dipanggil Eastern Orthodox Church atau dipanggil Orthodox Timur. Mereka ada padri, mereka ada bishop. Pangkat yang paling tinggi sekali bagi mereka namanya dipanggil Patriarch of Constantinople. Nampak tak bezanya? So, itu adalah mazhab di tanah Arab. So, baginda telah tulis surat kepada ketuanya. Ketuanya yang bernama Abu Hatrisha bin Aqamah. Dia seorang bishop, pangkat yang sangat tinggi dalam Eastern Orthodox Church atau Orthodox Timur. Bila bishop tu buka surat, baca surat Nabi, dia terkejut. Tapi bukan terkejut biasa, dia terkejut beruk. Pernah tengok beruk terkejut? Kenapa dia terkejut? Kenapa dia terkejut? Sebab Nabi Muhammad SAW, dakwa dirinya adalah Nabi yang terakhir. Seorang Nabi, seorang Rasul, dan Nabi yang terakhir yang mengajak mereka supaya masuk Islam. Memanglah terkejut. Kenapa? Sebab dalam agama Kristian, mereka tak percaya lagi ada Nabi lagi akan diturunkan. Tak ada lagi, dah habis. Selepas Nabi Isa alaihissalam, tak ada lagi. Tiba-tiba terima surat kata Nabi akhir zaman, kita dakwa sebagai Nabi, seorang Rasul. Sebab surat itu bukan surat biasa. Surat yang ada apa? Ada tahu tak, cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, stamp So sebagai surat official. So ini bukan main-main. Sebab mengikut kitab agama Kristian yang bernama Matthew chapter number 24 verse number 24. Dalam kitab dia sebut, they shall rise many false prophet and false Christ. Dan akan dilahirkan ramai nabi yang palsu, al-masih yang palsu. They shall perform many miracles. Mereka juga akan melakukan banyak-banyak mukjizat. They shall even deceive the very elect. Dan mereka juga akan mengelirukan anak-anak murid Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya apa? Maksudnya mengikut kitab mereka kata tak ada Nabi lagi, yang datang semua palsu punya. Tapi masalahnya dapat surat rasmi. Surat rasmi. Apa yang mereka buat? Mereka ajak semua padri bincang. Nak tolak bulat-bulat ke atau nak pergi ziarah buat siasatan? Mereka ada bincang, ada meeting. Akhirnya mereka buat keputusan, mereka nak pergi ziarah dulu, nak pergi siasat dulu, nak tengok Nabi Muhammad SAW ni Nabi yang benar ke Nabi yang palsu. Maka suatu hari petang, mereka pergi ziarah Nabi. Mereka pergi dengan satu rombongan seramai 60 orang. Ramai tak 60? Ramai ya. Di kalangan 60 ini ada 13 ni adalah padri. So mereka nak pergi ziarah Nabi Muhammad SAW. Rasa-rasa mereka pergi ziarah Nabi kat mana? Dekat masjid Pulau ini, Pulau Gadung. Mereka ziarah Nabi kat mana rasa-rasa? Mereka pergi ziarah Nabi di Masjid Nabawi. Pada petang itu, selepas selepas solat asar dengan para sahabat, datangnya perwakilan ini, 60 perwakilan. Dan sahabat bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ada tetamu. Maka baginda kata, jemputlah mereka masuk ke dalam masjid.
Maka kesemua 60 perwakilan Kristian ini masuk dalam Masjid Nabawi. Artinya Masjid Nabawi ni, pernah tak orang bukan Islam masuk? Pernah. Apa yang mereka buat dalam masjid tu? Mereka berdialog dengan Nabi, berdebat dengan Nabi. Berapa jam rasa-rasa? Biasanya kita buat forum berapa jam? Nabi berdialog dengan dia selama 3 hari 2 malam. Ini maraton punya. Tahu tak, Nabi berdialog dengan bishop 3 hari 2 malam. Bukan saja 3 hari 2 malam, malahan Ahad pagi. Artinya, tahu tak Ahad pagi? Sunday morning, Ahad pagi. Kesemua mereka nak pinjam Masjid Nabawi untuk buat sembahyang Kristian. Ini dalam tafsir Quran ni. Rasa-rasa Nabi, rasa-rasa sahabat akan benarkan tak? Tak ada sahabat pun satu benarkan. Ramai yang kata YouTuber, tangan surah macam ni, kecil. So tak ada satu pun benarkan. Tetapi mengikut beberapa tafsir Quran, salah satu tafsir Quran iaitu Al-Azhar Hamkah. Dalam tafsir Quran itu ada satu pendapat disebut baginda telah membenarkan mereka sembahyang Kristian dalam Masjid Nabawi. Tak mau cakap sembahyang lah. Hari ini kalau Kristian ya, nak lalulah hujan lebat, nak berhenti tumpang sembahyang kat masjid kita, rasa-rasa kita benarkan tak? Halo? Tak benarkan ya. Secara umumnya di Malaysia, kita benarkan ke tak benarkan orang bukan Islam masuk masjid kita? Secara umumnya? Secara umum. Secara umumnya kita tak benarkan mereka masuk, betul tak? Secara umum. Kenapa ya? Kenapa kita tak benarkan orang bukan Islam masuk masjid kita? Halo? Apa sebab kita tak benarkan? Tak boleh ingat? Tak apa, saya cakap. Yang saya boleh ingat lah. Sebab yang utama kita tak benarkan orang bukan Islam masuk masjid kita kerana masjid dan surau di Malaysia sebenarnya dia lebih suci daripada Masjid Nabawi. Faham tak apa saya cakap? Saya tengah buat apa? Saya tengah buat singtam. Ini bahasa Melayu yang baru. Sinde sampai hantam. Kalau Nabi Muhammad SAW telah halalkan orang bukan Islam masuk masjid, kenapa kita nak halang orang bukan Islam masuk masjid? Kalau Nabi kata halal, kenapa kita tukar hukum jadi haram? Bukankah masjid itu tempat yang paling sesuai untuk menerangkan apa itu Islam kepada orang bukan Islam? Bukankah masjid yang paling sesuai supaya orang bukan Islam tahu masjid kita ni tak ada berhala? Dan Nabi Muhammad SAW dia gunakan masjid untuk berdialog, berdebat. Hari ini masjid untuk ibadah sahaja. Pernah tak kita berdebat dengan agama Hindu di sini, agama Kristian di sini, agama Bahai di sini? Kalau baginda wujud, baginda akan tetap meneruskan dialog, debat ini di dalam kawasan masjid. Sedihnya masjid ini hari ini sekadar ibadah saja. Zaman Nabi Muhammad SAW, masjid adalah tempat yang masjid adalah tempat yang mereka buat segala urusan seharian dalam kawasan masjid. Tapi hari ini masjid ini untuk solat dan solat jenazah. Betul tak? Zaman Nabi tidak. Aktiviti, mainan, macam-macam dalam masjid. Nampak tak? Zaman Nabi sangat berbeza dengan kita hari ini. Pendekkan cerita, selepas dah masuk, dua bishop duduk di depan berhadapan dengan Nabi, dan selainnya 58 perwakilan tu duduk belakang macam ni. Baginda seorang saja berdepan dengan mereka berdua. Semua sahabat duduk di belakang. Tak ada satu pun dibenarkan bersuara. Mereka semua kena duduk diam saja. Hanya baginda yang bercakap. Baginda bagi diskaun tau, 2 lawan 1. Gentleman tak ada baginda ni? Very gentleman. You datang akan suruh diskaun 2 lawan 1. Ada tengok badminton 2 lawan 1 punya. Ni baginda gentleman, very gentleman. Sebagai tuan rumah, baginda mula dialog itu dulu. Tahu tak apa baginda kata? Baginda mula dengan aslimah. Apa maksudnya aslimah? Masuklah kamu ke dalam Islam. Baginda bila jumpa orang bukan Islam, masuklah kamu ke dalam Islam.
Baginda akan ajak orang masuk Islam. Kita dah Islam berapa lama? Berapa ramai orang yang kita pernah ajak masuk Islam? Lagi satu sunnah Nabi telah pupus. La ilaha illallah. Kita ikut sunnah apa? Sunnah Nabi yang utama-utama tak mau ikut. Nak ikut apa? Oh, macam orang Indonesia cakap. Baginda kata aslima. Baginda ajak dia sebagai apa? Baginda ajak dia sebagai seorang Muslim. Baginda ajak dia sebagai apa? Baginda ajak dia sebagai seorang Rasulullah. Baginda ajak dia sebagai siapa? Baginda ajak sebab dia seorang pemerintah pada masa itu. Ajak orang masuk Islam. Hari ini apa yang kita buat? Kita buat sama dengan Nabi tak? So baginda kata aslima. Mereka pun jawab qad aslamna qablaka. Dia kata kami telah lama Islam. Dia jawab balik. Baginda kata dia ajak dia masuk Islam. Dia kata dia sudah lama Islam, lebih awal Islam daripada Nabi. Wow, sombong. Orang ajak you masuk Islam, dia kata macam, saya dah lebih awal Islam daripada you. Sebenarnya kata-kata mereka ni ada kebenaran. Ulama-ulama Islam kaji tahu kata-kata mereka, dan memang ulama Islam mengakui bahawa kata-kata mereka ni memang ada kebenaran. Memang betul Islam telah wujud sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju tak? Betul. Tapi baginda tahu, walaupun Islam telah wujud, dia tahu orang Kristian hari ini telah sesat, telah terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Mereka tak ada Islam lagi sebab mereka dah terpesong, telah sesat daripada ajaran yang sebenar. Maka baginda jawab balik, kazabtuma. Baginda kata apa? Kamu semua ni berdusta, kamu semua ni menipu. Mana akumal minal islami da'aukum lillahi waladan wa ibadatukum as-salat. Baginda kata apa? Kamu semua ni terhalang daripada agama Islam. Kamu semua bukan Islam. Kenapa? Sebab kamu kata Allah mempunyai seorang anak. Bukankah Kristian kata Jesus Christ the Son of God? Mereka telah syirik kepada Allah. Kalau siapa-siapa kata Allah mempunyai seorang anak, syirik. Lam yalid walam yulad. Jelas. Kalau siapa-siapa kata Allah syirik kepada Allah, cakap Allah mempunyai seorang anak, syirik. Sebab itulah baginda kata kamu semua terhalang daripada agama Islam. Kamu bukan Islam. Walaupun kamu kata kamu lebih awal Islam, tapi kamu bukan Islam. Tambahan lagi, baginda kata, dan kamu juga mulia-muliakan salib. Tahu tak orang Kristian, dia suka buat salib. Pernah tengok tak? Tak pernah. Pernah tengok wayang Dracula tak? Nak bunuh Dracula pakai apa? Pakai keris Melayu ke? Pakai pedang Jepun ke? Atau pakai cross? Dia ingatkan cross ada kuasa boleh bunuh Dracula. Nampak? Kalau kita percaya cross ada kuasa, kita boleh jatuh kepada syirik. Kenapa? Dalam Islam tak ada apa-apa di dunia ini ada kuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke tak betul? Allah mempunyai kuasa terhadap segala-galanya. Dalam surah Fatir, surah ke-35 ayat nombor 1. Dan tak ada apa-apa boleh berlaku tanpa izin Allah. Termasuk satu daun nak jatuh daripada pokok, perlu izin Allah. Setuju tak? So, orang Kristian hari ini mereka percaya cross ada kuasa. Syirik lagi. Kalau percaya ada kuasa, syirik. Saya masih ingat lagi 3 tahun yang lalu, saya pergi ke Eropah. Saya berdialog di Austria, dan saya pergi Germany dan sebagainya. Dan saya melawat mereka punya gereja. Wow, ada satu cross setinggi 3 bangunan tinggi. Tempat sujud, letak duit, doa. Itu sepatutnya doa kepada Allah pencipta. Dah lah, mereka doa kepada Jesus dah syirik, tambah lagi satu cross lagi. Bukan saja syirik 2 kali, malahan mereka tukar syariat. Tahu tak kalau kita tengok nabi-nabi dalam kitab orang Kristian, nama kita panggil Bible. Okey, kitab orang Kristian, nabi-nabi, ajaran nabi-nabi, okey, kalau kita baca, dia mengharamkan makan kerbau pendek. Tahu tak apa itu kerbau pendek? Tak tahu kah? Orang Melaka panggil apa? Babi lah. Betul lah. Orang Melaka ni kalau ada duduk kat kedai tepi jalan, kawan nampak saya, dia kata, "Hey babi, makan apa ni?" Orang Melaka cakap bahasa macam tu, ha? Betul kah? Dahsyat betul lah. Dalam Islam, babi boleh makan tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Allah memang benarkan babi makan. Tak percaya pergi kandang babi, tengok babi makan tak sekarang?
Saya tanya, dalam Islam babi boleh makan tak? Boleh. Allah memang benarkan babi makan. Kalau tak makan, babi semua sudah mampus. Betul? Saya tak kata kita orang Islam boleh makan babi. Saya tak kata begitu. Saya tanya, babi boleh makan tak? Dengar elok-elok. Mengikut kitab agama Kristian, kerbau pendek atau babi haram dimakan. Tapi orang Kristian makan tak babi hari ini? Makan. 2 bilion orang Kristian di dunia ni makan babi hari-hari. Kitab dia sebut apa? Kalau kita baca kitab orang Kristian, dalam kitab yang bernama Leviticus, bab nombor 11 ayat 7 dan 8, Deuteronomy bab 14 ayat nombor 8, Isaiah bab 65 ayat 2 hingga 5. Dalam kitab Kristian dia sebut apa? Dia kata, thou shall not eat the flesh of the swine. Kamu tak seharusnya makan daging khinsir, dia kata. It is unclean for you. Dia tidak bersih bagi kamu, tidak suci bagi kamu. Thou shall not touch it. Kamu tak seharus sentuh pun. Kitab mengharamkan, tapi Kristian hari ini makan. Nampak tak? Mereka bukan saja syirik, mereka apa? Mereka tukar syariat. Nampak? Sebab itulah Nabi kata, kamu semua terhalang daripada agama Islam, kamu bukan Islam. Setuju tak orang Kristian bukan beragama Islam? Mereka bukan Islam sebab mereka telah syirik kepada Allah, telah tukar syariat. Jangan lupa ya, mereka datang jauh-jauh ni nak uji Nabi. Belum uji sudah kena hantam. Mereka tak puas hati, maka mereka nak tanya soalan. Mereka nak perangkap Nabi. So mereka mula soalan nak perangkap Nabi. Mereka tanya Nabi, dia kata, in lam yakun Isa waladullahi faman abuhu. Dia tanya Nabi apa? Dia kata, kalau Isa tu bukan anak Allah, siapa bapaknya? Cakap. Tuan Director suruh saya action, Tuan Director tak suruh saya cakap. Tambah lagi satu perkataan belakangan. Kalau Kristian tanya, kita boleh jawab tak sekarang? Baginda telah jawab 1400 tahun yang lalu. Kita hari ini, kita masih lagi tak tahu nak jawab. Dan Kristian masih lagi gunakan hujah yang sama yang Nabi dah jawab punya, hari ini gunakan untuk hujah. Masih lagi boleh cari makan, masih lagi boleh murtadkan orang Islam. Macam mana Nabi jawab? Yang saya nak sebut kehebatan Nabi Muhammad SAW ni adalah, lihat macam mana Nabi jawab soalan. Dia tanya Nabi, betul tadi, kalau Isa bukan anak Allah, siapa bapaknya? Nabi punya jawapan very special. Nabi tak jawab. Alamak, special apa? Nabi tak jawab, tapi Nabi tanya soalan. Jawapan Nabi dalam bentuk soalan. Baginda tanya 2 soalan untuk menjawab soalan mereka. Macam mana Nabi tanya? Nabi tanya, alastu taqlamuna annahu la yakunu waladu ilah wa yushabbihu abahu. Nabi tanya, adakah kamu semua mengetahui? Adakah kamu semua faham? Anak mesti menyerupai bapaknya. Itu bishop tu kata, ya Muhammad, setujulah. Dia tak tahu ini perangkap. Kenapa saya kata perangkap? Nabi tanya, anak mesti menyerupai bapa. Apa maksudnya? Kalau Isa alaihissalam anak Allah, Isa alaihissalam mesti menyerupai Allah. Dia tak tahu, dia gunakan logik manusia. Ya Muhammad, setuju, anak mesti menyerupai bapaknya. Kalau menyerupai, Nabi tanya satu soalan lagi. Alastum taqlamuna anna rabbana hayyul la yamut. Adakah kamu semua mengetahui Tuhan kita? Dengar elok-elok di sini, Nabi kata anna rabbana. Nabi tak kata anna rabbakum. Apa maksudnya? Nabi kata Tuhan kita. Nabi tak kata Tuhan kamu. Apa maksudnya? Maksudnya, orang Islam dengan orang Kristian, kita sama-sama sembah Allah. Bezanya, orang Kristian syirik kepada Allah. Mereka sembah Allah, sembah Nabi Isa alaihissalam, sembah Roh Kudus. Sembah tak Allah? Sembah, tapi syirik. Sebab itulah Nabi kata anna rabbana, Tuhan kita. Dia tak kata Tuhan kamu. Anna rabbakum. So mereka setuju, Tuhan kita Allah hidup sama sekali, tak mati. Nabi tanya 2 soalan. Anak mesti menyerupai bapa, mereka setuju. Bapa tu Allah lah, hidup sama sekali, tak mati, dia semua setuju. Kalau setuju, bukankah dalam agama Kristian Nabi Isa alaihissalam mati disalib? Anak mati, sekarang ni dia setuju bapa tak mati. Dan dia juga setuju anak menyerupai bapa.
Anak mati, bapa tak mati, menyerupai ke tak menyerupai? Tak menyerupai. Dan macam mana kamu boleh kata Isa tu anak Allah? Mereka lebih kurang nak pengsan. Nabi cepat-cepat bagi Panadol 2 biji makan. Tahan. Tak puas hati lagi, mereka tanya soalan lagi. So dia tanya Nabi Muhammad SAW, dia minta Nabi, boleh tak bagi satu nama? Boleh tak bagi satu insan, satu manusia yang wujud di muka bumi ini, yang tak ada, yang wujud di muka bumi, yang tak ada bapa punya, bagi satu nama. Dia minta Nabi bagi satu nama. Apa baginda buat? Baginda baca ayat Quran, surah Ali Imran surah ketiga ayat 59. Inna masala Isa innallahi kamasali Adam. Persamaan antara Isa alaihissalam dalam sisi Allah macam Adam alaihissalam. Sebab Allah menciptakan mereka berdua dengan tanah, hanya mengatakan kun fayakun. Betul ke? Kalau kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang mukjizat ini, yang tak ada bapa tapi ada ibu tau. Sebab itulah namanya dipanggil Isa Ibnu Maryam. Betul ke? So dia tak ada bapa, ada ibu. Kelahirannya mukjizat. Bagi orang Kristian, kalau kelahiran dia tak ada bapa, ada ibu, maka bapa dia Tuhan lah. Dia pakai logik kan. Kalau macam ni, dia jadi anak Tuhan, dia lahirkan tak ada bapa. Kalau begitu dalam Islam, Adam alaihissalam lebih layak jadi abang kepada anak Tuhan. Sebab dia dilahirkan tanpa mak, tanpa bapa. Siapa lebih hebat? Nampak tak macam mana Nabi Muhammad SAW berdialog? Dan pendekkan cerita, 3 hari 2 malamnya cerita. Nak saya cakap berapa minit? Pendek kata, selepas dialog itu, walaupun kebanyakan mereka ego, tahu tak ego? Tahan, kita tak boleh mengaku kalah. Tapi ada setengah-setengah mereka akidah dah goyang dah. Apa mereka buat? Mereka bawa perbincangan itu, bawa balik ke Najran, bagi tahu kepada rakyat di situ. Maka perlahan-lahan satu persatu murtad. Murtad apa? Murtad Kristian masuk Islam, sedikit-sedikit masuk Islam. Akhirnya hari ini kita pergi ke Yaman, masyarakat di situ orang Islam ke Kristian? Islam. Usaha siapa? Nabi Muhammad SAW. Dalam bidang apa? Perbandingan agama. Hujah perbandingan agama. Nabi banding agama. Cara macam inilah dakwah baginda. Dakwah yang paling hebat sekali. Sebenarnya perbandingan agama adalah sunnah Nabi. Sepatutnya kita mengajar anak-anak kita kat rumah. Sepatutnya kita ajar anak-anak kita di masjid dan surau, diajar di sekolah. Malangnya jarang-jarang berlaku. Kalau siapa-siapa di sini pernah mengikuti latihan saya, khusus latihan saya? Ada? Belum lagi? Kalau ada peluang, datanglah. Sebab selepas mengikuti khusus, you cuba tengok orang Kristian boleh goyang tak akidah kamu? Kalau anak-anak kita datang, boleh goyang tak? Tak boleh goyang lagi, insya-Allah. Kenapa? Anak-anak kita akan yakin, confident, boleh berdakwah kepada mereka. So, dengan macam ni, dakwah Nabi yang begitu berjaya sekali. Boleh teruskan ke? Bagi saya, perbandingan agama ni sangat penting. Tak banding, susah nak menghargai agama Islam. Tahu tak banding? Masalah kita hari ini, kebanyakannya kita banding ke tak banding? Kita lahir saja Islam, lahir semua sesat, Islam aja benar. Kita banding tak? Tak banding. Ramai tak orang Islam tak menghargai agama Islam? Ramai ke sikit? Kenapa? Salah satu sebab kita tak banding. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, seseorang Islam itu susah nak menghargai agama Islam kalau dia tak tahu apa itu jahiliah. Maksudnya apa? Kalau seseorang itu tak tahu kebatilan, susah nak dia menghargai kebenaran. Mungkin saya bagi contoh senang nak faham. Contoh seorang toke bawa Mercedes Benz. Hari-hari hantar anak pergi sekolah Mercedes Benz, pergi shopping Mercedes Benz. Anak yang masuk Mercedes ni bersyukur tak? Hari-hari duduk Mercedes, dia tak rasa apa-apa pun. Tapi tiba-tiba Mercedes rosak, bapak terpaksa pinjam kereta mekanik. Tahu tak mekanik kereta? Semuanya canggih-canggih belaka, jarang-jarang jumpa di pasaran, betul? So dia dapat pinjam Datsun 120Y.
Bila tokey tu bawa Datsun 120Y nak start tu, bila anak masuk dalam kereta Datsun 120Y, rasa-rasa anak macam mana perasaan anak tu? Dia akan bersyukur ke komplain gila-gila? Komplain gila-gila betul. Ayah, panas pasang aircon ya. Adik nak, kereta mekanik mana ada aircon? Okeylah, pasang music sikit lah. Tak ada player. Ayah, kenapa kereta ni banyak minyak ni, busuk ni? Ini kereta mekanik. Kenapa banyak besi kat sini? Kereta mekanik. Ayah, hujan, tolong naikkan tingkap. You ingat itu Datsun 120Y tekan butang punya? Datsun 120Y tekan pusing macam nak mati baru naik, betul? Bila anak ada peluang duduk kereta buruk ni, bila kereta Mercedes sudah siap repair, dia masuk dalam kereta Mercedes, kali ini perasaan dia macam mana Mercedes? Masuk Mercedes, dia menghargai tak Mercedes? Sebab dia pernah duduk kereta yang buruk, dia akan menghargai. Itu maksud saya. Kalau seseorang tu tak pernah banding, dia susah nak menghargai agama Islam. Saya bagi contoh lah. Nanti saya bagi contoh, saya akhiri tazkirah malam ni, dan saya buka untuk dialog. Muslimin muslimat boleh tanya saya soalan. Saya tunjuk macam mana saya buat dakwah, boleh? Tapi dengan satu syarat, kamu semua tak boleh ikut. Setuju ke tak setuju? Tak setuju, tak nak cakap. Setuju? Okay, setuju. Saya cakap nasib baik you setuju. Kenapa saya kata tak boleh ikut? Sebab saya hantar anak saya belajar dalam gereja. You berani ke? Hello? Saya hantar anak saya belajar dalam gereja. You berani ke? You memang tak berani kan? So jangan buat. Kenapa saya hantar anak saya belajar kat gereja? Sebab saya nak berkawan dengan orang gereja, saya nak berdakwah dengan mereka. So orang gereja ni orang yang baik-baik, tapi Islam tak sampai. Orang Islam tahu tapi tak ada pergi dakwah punya. Ulama pergi ke rasa-rasa? Mungkin pergi kot. Mufti pergi ke? Ustaz pergi tak rasa-rasa? Kenapa kita belajar Islam, kita tak berani nak pergi menyampaikan? So mungkin mereka pergilah, tapi saya tak payah tunggu, saya nak buat dulu. So saya hantar anak saya pergi belajar kat situ. Semasa daftar, kacau sikit. Kenapa? So saya bawa anak saya, bini saya pergi daftar. Itu cikgu Cina, dia tengok nama saya, Lim Jui Sun. Anak Ling Ming Fu. Alamak, bini Melayu pakai tudung. Siapa yang murtad? Dia tengah pening, dia tak tahu siapa yang murtad. Dia murtad ke I murtad? Saya cakap dengan cikgu tu, sebenarnya kami ni beragama Islam. Dia pun tanya balik, kenapa tak ada nama Islam? Saya terangkan dia, nama Islam maksudnya nama yang mempunyai makna yang baik. Tak semesti perlu dalam bahasa Arab, boleh dalam apa-apa bahasa pun. Dia kata, masuk Islam boleh kekalkan nama? Boleh. Nak tukar pun boleh, nak kekal pun boleh. Saya cakap dengan cikgu, cikgu, nantilah cikgu sudah mau masuk Islam, lain kali mau masuk Islam, cikgu pun tak payah tukar nama lah, kekalkan nama Cina je. Itu cikgu kata, saya tak nak. Tapi yang best tu, isu masuk Islam tak perlu tukar nama, huru-hara dalam gereja itu 2-3 minggu. Sebab cikgu ni pergi cakap dengan cikgu yang lain, ada yang kata saya tak percaya, sehingga saya tengok kad Islam je. Macam ni lah. Itu satu dakwah dah, isu nama. Tapi mula-mula 2-3 bulan saya tak cerita Islam. Kenapa? Sebab nak dakwah ni syaratnya apa? No demand, don't supply. Tak ada permintaan, jangan cakap. Saya tahu kamu akan cakap, kalau berterusan tak ada permintaan, tak payah dakwah lah. Bukan. Kalau berterusan tak ada permintaan, orang putih kata create the demand. Apa saya buat? Saya kawan, cakap. Setiap kali cakap, saya cakap tak habis. Tahu tak cakap tak habis? Buat dia mau tanya, saya pusing tak mau cakap. Macam itulah. Selepas 2-3 bulan, pengetua sudah tak boleh tahan. Dia jumpa saya, dia kata, Brother Lim, boleh tanya sikit? Saya kata tak boleh, mau tanya banyak. So dia pun tanya saya, sebab dia tahu saya dulu Kristian masuk Islam. Dia tanya saya, dia kata, saya tengok Lim, kamu agak terpelajar, kenapa kamu pilih agama ini? Wow, cara dia cakap macam Islam tu teruk sangat.
Saya pun jawab balik lah, saya pilih agama ini sebab saya nak ikut Jesus Christ. You pening. Saya masuk Islam sebab saya nak ikut Nabi Isa alaihissalam. You pening tak? Pening lah. Dia pun pening. Sama-sama pening. Saya nak tanya, dalam Islam kita beriman tak kepada semua Nabi? Semua Nabi beragama Islam tak? Saya kata saya masuk Islam sebab nak ikut Nabi Isa alaihissalam, sebab dia Islam, saya nak ikut dia. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Sebab Allah suruh kita dakwah gunakan apa? Qul ya ahlul kitab ta'alau illa kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakanlah kepada ahli-ahli kitab, marilah kepada kalimah yang persamaan. Saya gunakan kalimah yang persamaan, cari persamaan. Kenapa? Sebab dia percaya Nabi Isa alaihissalam. Saya gunakan Nabi Isa alaihissalam cakap. Nak kacau pemikirannya. Sekarang ni you tak pening lagi kan? Dia pening. Pengetua pening belum selesai. Dia kata, ayah, kita Kristian percaya Jesus. Orang Islam kan percaya Nabi Muhammad SAW. Tapi dia cakap dia masuk Islam mau ikut Jesus Christ. Ayoi, pening. Kepala dia tak gatal tapi dia garu. Saya cakap dengan pengetua, sebenarnya Nabi Isa alaihissalam atau Jesus Christ, dia adalah seorang Muslim. Tahu tak dia jawab apa? No way. Saya kata Quran kata, surah Ali Imran surah ketiga ayat 52. Dia kata itu Quran, kita tak percaya Quran, kita percaya Bible. I kata Bible pun Jesus Christ dakwa dirinya adalah Muslim. Terkejut, beruk dia. Dia kata, mana ada? Saya minta dia buka kitab Gospel of John chapter number 5 verse number 30. Dia buka Bible. John chapter 5 verse number 30 dia buka. So dalam Bible sebut apa? Dia kata, I do not seek for my own will. Nabi Isa AS kata, saya tidak melakukan semua ini dengan kehendak diri saya, but the will of the Father which are in heaven who has sent me. Saya melakukan segala-gala semua ini dengan kehendak Allah yang mengutuskan saya. Muslim berarti apa? Muslim berarti kita melakukan sesuatu bukan mengikut kehendak diri, mengikut kehendak Allah. So mengikut ayat ini, dia Muslim. Bila saya cakap begini, pengetua tak boleh buat. Sorry, banyak wire sangat, kabel kacau sikit. Dia buat tangan macam ni. Tahu tak buat tangan macam ni? Apa maksud orang buat tangan macam ni? Ada dua maksud. Maksud pertama, sejuk. Betul tak? Maksud kedua, defensif. Kalau orang yang pernah belajar body language, kalau orang buat macam ni, maksudnya apa? Dia tak berapa nak cakap lagi. Dia defensif, betul? Bila dia buat macam ni, tahu tak apa saya buat? Saya pun buat macam ni. Nasib baik tak ada seorang lelaki kat belakang buat macam ni lagi. Kalau tidak, kita dapat KRU. So, bila saya buat macam ni, saya cakap dengan pengetua, kalau you tak selesa nak cakap, tak apalah, lain kali baru kita cakap. Saya tak mau cakap dulu. Bukan dia tak mau cakap dulu, dia ingatkan saya merajuk. Dia nak kawan dengan saya kan. Dia kata, tak apalah, tak apa, cakaplah, cakap. Oh, cakap. Saya minta dia buka kitab. So buka kitab Bible. Saya minta dia buka Bible Gospel of Luke chapter number 2 verse number 21. Dia buka, zup. Saya minta dia baca ayat itu. Dalam Bible sebut apa? Dia kata he was circumcised when he was 8 days old. Dia telah dikatankan. Tahu tak katan? Potong? Tahu? Sunat lah. Itu hukum kan? Maksud Melayu bagi katan kan? Betul kah? Berkatan, betul. So dia katan ya. Dan ikut kitab dia kata he was circumcised when he was 8 days old. Dia telah dikatankan pada usia 8 hari saja. Saya tanya pengetua, hari ini penganut mana satukah yang berkatan macam Nabi Isa alaihissalam? Orang Islam ke orang Kristian? Dia tunduk, dia kata slow-slow, dia kata orang Islam, dia kata. Saya pun jawab slow-slow dalam hati, 1-0. Saya minta dia buka kitab lagi, Gospel of Luke chapter number 4 verse number 2. Dia buka, zoom. Dalam kitab Kristian sebut apa? Dia kata Nabi Isa alaihissalam, dia berpuasa daripada pagi, dia tak makan sampai malam. Dia tak makan, dia berpuasa selama 40 hari. Saya tanya pengetua, hari ini mana satu penganut yang berpuasa macam Nabi Isa alaihissalam? Dia tak makan daripada pagi hingga petang, betul tak? So saya tanya dia, orang Islam ke orang Kristian? Dia kata orang Islam. 2-0. Saya minta dia buka kitab dia lagi, Gospel of Luke chapter number 24 verse number 36. Dia buka lagi. Dalam kitab Bible sebut apa? Isa alaihissalam, bila dia dapat lihat orang kaum Bani Israel, perkara yang pertama keluar pada mulut dia,
perkara yang pertama keluar pada mulut dia. Dia kata dalam bahasa Ibrani dia kata Shalom alaikum. Apa maksudnya? Shalom alaikum, Assalamualaikum. Dan mereka jawab balik, Alaikum shalom, Waalaikumsalam. Bahasa Arab dengan bahasa Ibrani adalah bahasa sister languages. Saya tanya pengetua, hari ini mana satu penganut hulu hilir nampak sesama penganut bagi salam jawab salam? Tu pernah tengok tak orang Kristian bagi salam? Nampak sesama Kristian, Shalom alaikum, ada? Saya tak pernah dengar lah. Saya tanya siapa, mana satu penganut, orang Islam ke orang Kristian yang bagi salam jawab salam? Dia kata orang Islam 3-0. Tak main bola kena 3 biji. Hat-trick tau. Betul? Main-main. So saya minta dia buka satu lagi, kasih dia bonus. Minta dia buka satu ayat lagi dalam Bible. Saya tanya dia, macam mana Nabi Isa alaihissalam sembahyang? Kalau dia Tuhan, kenapa dia sembahyang? Saya tanya dia macam mana Nabi Isa alaihissalam sembahyang. Dia kata dia tak tahu. Saya minta dia buka kitab Gospel of Matthew chapter 26 bersama 39. Dia buka Zoom. Saya minta dia baca. Ayat itu sebut apa tahu? Dia kata, and he walked a little further. Dia berjalan beberapa langkah ke depan, and he fell on his face on the ground. Dia letak dahi ke atas lantai. And he said, oh my Father, if it is possible, let this cup pass away from me, not as I will, but as thou will. Dia ajak anak murid dia macam mana solat, macam mana doa, macam mana doa kepada Allah. Dia letak dahi, kepala ke atas lantai. Saya tanya pengetua, hari ini antara orang Islam dengan penganut Kristian, mana satukah yang sembahyang letak dahi ke atas lantai, kepala ke atas lantai? Dia kata, kali ini dia jawab sangat laju. Dia kata orang Islam. Tapi Brother Lim, saya ada hal penting kena balik office. You rasa dia ada hal penting tak? Tak, dia tengah pening. 2-3 jam kemudian dia keluar. Dia kata, Brother Lim, minta maaf, saya rasa saya tak boleh cakap dengan kamu lagi. Apa pasal tak boleh cakap? Saya tanya dia, apa pasal? Dia kata, saya takut saya cakap lagi nanti saya ikut agama kamu. Siapa yang goyang? Saya cakap dengan pengetua, boleh bayangkan tak kalau Nabi Isa alaihissalam wujud sekarang di depan kita? Kalau Isa alaihissalam wujud, handsome kan dia, janggut panjang, mata biru, gambar yang mereka bagikan. Amalannya khatan, puasa, bagi salam, solat sujud. Amalannya menyerupai orang Islam ke menyerupai orang Kristian? Dia kata orang Islam. Saya kata, itu sebabnya saya pilih agama ini. Faham tak? Nampak tak saya dakwah? Saya buat dia marah ke kebenaran yang buat dia marah? Dan itu pengetua, walaupun belum masuk Islam, belum daftar masuk Islam, dia sudah berdakwah dah. Sejak itu dia berdakwah dah. Dia nampak salah satu wanita Melayu di gereja tu, anak ni pun belajar kat situ. Itu perempuan Melayu ni beragama Hindu. Dia cakap dengan saya, Brother Lim, dia sepatutnya Islam tapi tak tahu macam mana soal masuk agama Hindu. You tolong dakwah kat dia. Kurang asam betul, perintahkan aku buat dakwah. So I pergi dakwah kat dia. Alhamdulillah 3 kali jumpa dia masuk Islam. Lepas tu dia recommend boyfriend dia, soal lelaki Cina. Cina ni banyak sembah patung berhala. Dia kata, wah ini banyak susah, dia banyak buat syirik. Mau cakap syirik lagi. So saya dakwah kat lelaki Cina tu, setengah tahun baru masuk Islam. Dan kemudian dia bawa lagi 4 orang. Semua 6 orang masuk Islam atas nama pengetua ini, yang belum daftar masuk Islam punya. Kita dah lama Islam dah. Satu orang suruh bawa berapa ribu kan? Halo? Wah, orang sini semua ni bawa ramai masuk Islam tapi merendah diri, betul? Tak mau cakap, betul? Ini dipanggil sintam. Sindih sampai hantam. Tak, cara macam ni lah kami buat dakwah. Saya buat dakwah cara perbandingan agama yang sangat-sangat berkesan, sangat-sangat mudah nak berdakwah. Okey, saya berhenti di sini, buka untuk sesi soal jawab ataupun dialog. Siapa yang nak tanya soalan, silakan. Ya, silakan. Bagi banyak menceritakan dengan perbandingan agama antara Islam dan Kristian. Boleh tak Radhi ceritakan pengalaman Radhi berdialog antara mungkin Islam dengan Hindu atau Buddha? Boleh. Jemput saya lain kali. Sebab saya nak cerita tu perlukan masa yang panjang.
Kalau boleh saya terangkan daripada mula hingga akhir. Kalau saya terus cakap sikit-sikit, nanti you dengar memang tak cukup, you tak puas hati. Okey, you memang tak akan puas hati. Boleh tak saya cadangkan untuk pengetahuan muslimin muslimat di sini, insya-Allah 28 hari bulan dengan 29 hari bulan, artinya Sabtu dan Ahad akhir bulan ini, di Bukit Baru, tahu Bukit Baru tak? Ada post office tau. Depan post office, depan jalan post office tu, kedai yang kedua atas sekali, itu adalah office saya di situ, Makngah. Okey, Malaysian Chinese Muslim Association, Persatuan Cina Islam Malaysia, office di situ. Saya pengurusi di Melaka. So kami ada latihan di situ. Latihan dipanggil asas dakwah di situ. Minat tak nak datang? Kami ada 2 hari khusus, Sabtu dan Ahad, 9 pagi, 5.30 petang. Minat ke? Saya tahu orang sini mesti cakap jauh punya, betulkah? Ha? Dah tua boleh, janji belum matilah. Saya tahu mesti ramai orang kata, wah Lin, Bukit Baru jauh lah daripada sini, jauh kan? Kalau siapa yang bagi alasan jauh, jangan risau. Lain kali bila kita buat program di depan rumah, saya beritahu. Okey, siapa-siapa yang minat nanti di luar, sahabat saya, dia boleh daftar di situ, boleh bagi nama. Tapi ada bayaran. Bayaran RM30 dengan 6 kali makan. Apa pasal? Mahal. 2 hari khusus RM30, 6 kali makan. Mahalkah? Siapa-siapa yang minat boleh daftar, bayar RM30. Ataupun siapa-siapa yang nak berdakwah lebih, boleh sponsor orang pergi. Ataupun masjid sponsor 10 ke 15 orang pergi ke khusus itu. Sebab khusus ini muslimin muslimat akan belajar. Macam sahabat tanya tadi, macam mana dakwah kepada Hindu, macam mana dakwah kepada Cina, macam mana dakwah kepada ateis, macam mana, semua diajar. Okey ke? InsyaAllah. Okey, ada soalan lain? Silakan. Boleh tanya, macam mana Brother Lee boleh minat Islam? Macam mana boleh minat? Cerita panjang juga, pendek kan. Saya ni sebenarnya saya bukan minat kepada agama Islam. Sebab saya ni ada mengena dengan disco. Tahu tak disco? Tak tahu. Disco adalah tempat orang mengaji malam-malam. Tahu? Dekat Melaka ada disco, tahu tak? Ramada Hotel, Renaissance Hotel. Dulu ada satu disco, nama dia pakai Stardust. Halo, ni muka disco tau. Okay, so saya pergi disco, saya jumpa seorang haji. Haji tu kerja dalam disco. Apa pasal? Haji tak boleh kerja disco? Boleh, okey. Haji tu kerja dalam disco. Haji itulah yang, dialah yang dakwah ke saya. Dia bawa tape debat tu antara Ahmad Didat dengan Jimmy Swaggart, iaitu pastor yang paling hebat di dunia pada masa itu, tahun 80-an, daripada Amerika Syarikat. So debat itu adalah, tajuk adalah Is the Bible God's Words. Bila saya tonton tape itu bersama-sama dengan dia, akidah saya goyang gila-gila. Akidah goyang. Saya tak puas hati, bawa pinjam tape tu balik rumah, buka kitab, cek. Saya nak marah, tak tahu nak marah kat mana. Segala dakwaan Ahmad Didat memang ada dalil dalam kitabnya. Nak marah tak boleh. Dia bukan fitnah, memang bukti ada. Itulah jadikan saya mula goyang lah. Dan selepas itu saya mula kaji. Saya beli semua tape-tape Ahmad Didat. Tahu tak tape Ahmad Didat? Ada 89 tajuk. Setiap tajuk sekurang-kurangnya 2 tape, 3 tape, 4 tape. Satu tape 35 hingga RM48. Nak beli satu debat makan RM100 lebih. Dan makan berapa ribu dah beli. So beli tape-tape semua, nak kaji. Akhirnya bila saya kaji, baru saya tahu, rupa-rupanya kitab Kristian ini, Bible, bukan kalam Allah. Nak saya bagi contoh sikit ke? Nak dengar ke? Nak tidur? Nak balik tidur? Saya kaji. Selama ini saya tak pernah tahu kitab tu ada kelemahan, kecacatan. Selepas saya tengok Didat punya bukti, saya tengok, saya buka, memang ada. Saya bagi contoh. Ada banyak sangat, tapi saya bagi beberapa contoh yang saya rasa yang buat saya menolak kitab itu, buat saya tak boleh terima kitabnya sebagai kalam Allah. Saya tolak. Kenapa? Dalam kitab yang bernama Genesis atau Kejadian, bab nombor 2, ayat nombor 2 dan 3.
So dalam kitab dia sebut apa? Dia kata and God created the heaven and the earth in 6 days. Tuhan menciptakan alam ini dalam 6 hari. But on the 7 days God rested. Pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Penat dah buat kerja 6 hari, hari ke-7 Tuhan dia mau rehat. Saya nak tanya, Allah perlu rehat ke? Allah perlu take 5 ke? Atau take 5 tak? Dia punya Tuhan beristirahat. La ilaha illallah. Buat kerja 6 hari, rehat 1 hari. Macam manusia kan? Baca lagi kitab dia, Genesis chapter number 6 verse number 6. Dia memang kita sebut, dia kata God's regret create mankind on earth. Dia kata Tuhan menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Menyesal? Oh, Tuhan dia cipta manusia lah, cipta. Iya, silap aku cipta manusia ni. Adakah itu sikap Tuhan ke? Maksudnya Tuhan dia bukan Tuhan yang maha mengetahui. Tuhan cipta dulu baru tahu. Ayah, silap. Ada macam tu? Itu bukan ciri-ciri Allah. Yang paling best bila saya baca satu surah tu, namanya Genesis chapter 21 verse number 14, 15, 16, 17 dan sebagainya. Ayat itu saya baca, saya dapat lihat kelemahan manusia dalam kitab tu. Tahu tak kelemahan manusia? Cerita dia begini. Ibrahim alaihissalam pada usia 86 tahun, isteri keduanya Hajar ataupun Hagar telah melahirkan seorang putera kepada dia yang namanya Ismail alaihissalam. Adik kenal tak Ismail? Kenal? Kenal tak abang dia? Abang dia nama panggil Imail. Tak tahu? Imail tu apa? Email lah. Hayya. Gurau ya. Kalau you boleh baca Ismail, kenapa tak boleh baca Imail? Betul tak? So, pada usia 86 tahun, isteri keduanya lahirkan seorang putera namanya Ismail alaihissalam. Pada usia 99 tahun, tiba-tiba isteri pertamanya Sarah melahirkan seorang putera yang namanya dipanggil Ishak ataupun Isaac. Antara Ismail alaihissalam dengan Ishak alaihissalam beza usia berapa? Sama ada 13 atau 14 bezanya. Cerita yang kita akan baca kemudian, selepas Sarah telah habis menyusu Ishak alaihissalam, maksudnya Ishak alaihissalam sudah 2 tahun. Ismail sudah berapa? 15 ataupun 16 tahun. Betul? Okey. Dengar sekarang. Ibrahim alaihissalam nak halau mereka berdua, Hajar dengan Ismail alaihissalam nak halau sebab bini pertama jealous. So dia halau lah. Dia bagi dia sebotol air, sedikit makanan, okey, dan letak budak itu di atas bau. Put the child on her shoulder. Letak budak tu di atas baunya. Dan mereka jalan di padang pasir. Itu si pengarang ni lupa. Tahu tak lupa? Pada masa itu Ismail sudah 15 atau 16 tahun. Ada tak? Pernah tengok tak orang Arab atau mana-mana bangsa dia dukung anak 15 tahun jalan kat padang pasir? Pengarang lupa. Dia ingat Ismail alaihissalam 2 tahun macam Ishak. Ini bukan kalam Allah, ini tulisan manusia. Jelas kita boleh lihat kelemahan-kelemahan manusia di situ. Macam mana kita boleh kata itu kalam Allah? Cukup ke? Cukup lah. So saya kaji selepas saya tahu ini bukan kalam Allah, saya tolak. Mula saya buat kajian Islam. Nak dengar lagi ke? Ini cerita panjang kan? Nah, la ilaha illallah. Semua ni betul lah. So saya, dan kemudian saya tinggalkan agama Kristian, saya mula buat kajian Islam. Saya buat kajian Islam ada 4 peringkat. 1, 2, 3, 4. Peringkat pertama, saya beli buku-buku Islam dulu. Saya beli Quran, beberapa terjemahan Quran. Saya beli tafsir Quran. Saya beli hadis Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Saya beli buku fiqh. Saya beli buku-buku Kitab Al-Um, Kitab Imam Syafi'i. Saya beli buku-buku Contemplative Fatwa dan Wisul Qadawi. Dulu 3 jilid, sekarang 4 jilid. Saya beli buku-buku usul. Tahu tak usul? Usul fiqh. Yang paling terkenal di dunia Ibnu Ashur atau Profesor Muhammad Qasim Kamali. Saya beli buku-buku Maqasid Syariah. Saya beli, banyak lagi lah buku saya beli. Tape semua saya beli. Nak tanya sikit boleh? Di rumah ada tak buku-buku yang saya baca tadi? Nak faham Islam, perlu tak ada kitab-kitab yang sahih dulu? Betul kan? Saya beli buku dulu. Kedua, saya mula baca dan buat kajian. Dan saya pergi cari pakar-pakar untuk bincang. Faham tak pakar? Adik, faham pakar?
Tanya abang-abang tua-tua ni, faham tak pakar orang Melaka? Faham kan? Bagus. Nak faham Quran tanya siapa? Tadi kata faham. Sakit mata jumpa siapa? La ilaha illallah. Sakit mata bukan jumpa doktor lah, jumpa doktor pakar mata. Nak faham Quran tanya siapa? Siapa nama pakar Quran? You kenal tak berapa ramai siapa yang pakar Quran di Malaysia? Nak faham Quran tanya mufassirun, orang yang pakar dalam tafsir Quran. Nak faham hadis tanya muhadisin. Nak faham fiqh tanya ahli fiqh. Nak faham usul dan maqasid tanya mujtahid, tanya mufti. Selama ini kita belajar dengan pakar ke belajar dengan biasa? Banyak belajar dengan biasa, kita akan jadi pakar kan? Sebab itulah kita jadi begini. Saya belajar pakar. Allah berfirman dalam Quran dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat nombor 7, fasalu ala dzikr in kuntum la taqlamun. Kalau kamu nak tahu satu-satu ilmu, bukan tanya orang yang ada ilmu, tanya yang pakar dalam bidang itu. Bukan tanya satu, kena tanya banyak pakar dalam setiap bidang. Cara macam inilah kita boleh pastikan apa yang kita belajar tu betul dan tepat. Kan? Ketiga, selepas belajar dengan pakar, tetap saya berterusan buat kajian. Dan saya sentiasa terbuka untuk kritikan, terbuka untuk diperbetulkan, terbuka untuk dihantam. Nak tanya sikit boleh? Orang sini boleh ditegur tak? Halo? Tak boleh ya? Bolehkah? Janganlah paksa jawab. Boleh ditegur? Bagus. Kenapa saya kata begitu? Kalau orang yang tak boleh ditegur, kadang-kadang orang tegur kita hantam balik, betul? That is very, very, very bad. Ini dipanggil ego. Kalau kita mempunyai sikap begitu, kita jadi kawan baik. Iblis syaitan akan buka disko Stardust di sebelah surau ini atau masjid ini. Tahu kenapa? Iblis syaitan paling suka orang begitu. Sebab kawan baik dia. Ego. Dia kan ego. Allah sudah sujud kepada Adam, dia tak nak aku lebih hebat. Betulkah? Ego. Geng iblis syaitan. Iblis syaitan tak heran tau kita minum arak, perempuan, judi, babi. Tak heran. Sebab kita semua tahu haram. Suatu hari nanti kemungkinan kita akan bertaubat. Tapi iblis syaitan paling suka apa? Suka kita ego. Tak boleh ditegur. Buat sesuatu kita ingat apa yang kita belajar selama ini semua betul. Ini semua ikut sunnah. Padahal banyak amalan kita ni bukan ikut sunnah. Kadang-kadang bercanggah dengan sunnah. Tapi tak boleh ditegur, maka kita akan amalkan amalan yang salah sampai kita mati. Maka kita akan sesat selama-lamanya. Saya sangat suka orang tegur. Nanti nak tegur silakan. Sikap saya ni nak maju mesti suruh orang tegur. Kadang-kadang kelemahan diri saya tak nampak. Tahun yang lalu saya kena tegur beberapa kali. Satu kali saya bagi ceramah, tiba-tiba seorang datang jumpa saya, peribadilah. Dia kata, Brother Lim, tadi Brother Lim cakap sesuatu kan, hadis itu kan, Brother Lim ada cek tak? Orang tanya saya, ada cek tak? Saya cakap dengan dia, saya tak cek. Saya cakap, ada masalah ke? Dia kata ada masalah. Dia kata hadis palsu. Saya kata saya ambil ini daripada seorang ustaz yang sangat terkenal, yang sangat popular, selebriti lagi. Dia kata palsu. Saya cakap dengan dia, boleh tak bagi masa sedikit saya cek, tanya pakar dulu. Saya pergi tanya pakar-pakar hadis. Semua pakar hadis kesimpulan suara kata palsu. Saya pergi jumpa kawan ini, terima kasih banyak-banyak tegur saya. Lain kali nampak lagi tegur. Dan saya minta maaf dengan orang yang saya pernah cakap, sebab saya tersalah cakap yang tak sahih. Nak tahu tak apa ceritanya? Mau ke tak mau? Pernah dengar tak Nabi Muhammad SAW selalu pergi ke pekan Madinah, suap makanan kepada seorang lelaki Yahudi yang buta? Pernah dengar? Suapan Nabi lemah lembut. Pernah dengar? Hadis palsu. Yang palsu ni banyak diceritakan. Yang sahih cerita tak? Di negeri Selangor tahun lepas solat Jumaat cakap hadis ini. Cerita hadis palsu. Tak. Pakai logik pun tahu palsu lah. Macam mana pakai logik?
Salah satu sifat Nabi adalah apa? Tabligh. Apa maksud tabligh? Menyampaikan. Takkanlah nak dia ni buta, Nabi kasih makan tak menyampaikan. Sehingga, betul tak? Sehingga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, apa sunnah yang Nabi buat yang saya tak pernah ikut? Dia kata, kamu tak pernah suap lelaki Yahudi. Itu palsu. Takkanlah Nabi, sifat Nabi bercanggah, Nabi tak pergi menyampaikan. Dan saya cek dengan pakar, memang palsu. 4 bulan yang lalu kena sekali lagi. Mau dengar ke? Tapi satu syarat, semua kena jawab kuat-kuat. Nak ke tak nak? Tak nak cakap. I peduli. Pernah tengok tak penceramah cakap macam ni? Suka hati dia. Okey, saya bagi ceramah, seorang anak murid saya tegur saya. Dia kata, Berlin, apa yang kamu sebut tadi tu ada cek tak? Bila saya dengar orang tanya saya macam ni, kaki saya memang dah jadi lemah. Tahu tak lemah? Something wrong with me. Saya cakap dengan dia, saya tak pernah cek. Dia kata, kenapa tak cek? Ustaz-ustaz yang ajar saya semua, yang pakar-pakar semua cakap begitu. Dia kata, salah. Tak mungkin salah.